Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda 7 baby steps daripada buku karya Dave Ramsey yang bertajuk The Total Money Makeover. Sebelum kita dengar tentang 7 baby steps tadi, mari kita lihat dahulu siapa Dave Ramsey. Dave Ramsey merupakan seorang penyampai radio rancangan kewangan, penasihat peribadi kewangan dan juga penulis buku bertemakan kewangan yang sangat popular di Amerika Syarikat. Selain buku The Total Money Makeover, Dave Ramsey juga telah menghasilkan Dave Ramsey's Complete Guide to Money dan The Financial Peace Planner. The Total Money Makeover merupakan sebuah naskah popular yang telah diterbitkan pada tahun 2003 dan telah terjual lebih daripada 5 juta salinan pada tahun 2017. Buku ini telah berjaya mengubah perspektif ramai orang terhadap cara pengurusan kewangan yang betul sepanjang hayat. Jadi mari kita lihat 7 baby steps daripada Dave Ramsey. Baby steps pertama, save $1,000 in cash. Jika kita convertkan $1,000 kepada nilai mata wang Malaysia, kita akan dapat sebanyak RM4,160. Jadi, untuk apa wang sebanyak ini perlu disimpan? Mengikut Dave Ramsey, wang ini perlu disimpan secepat yang mungkin sebagai dana simpanan kecemasan anda. Kumpul dana ini secepat yang mungkin sama ada melalui potongan gaji, buat kerja sambilan atau anda boleh jual barang-barang yang tidak lagi anda gunakan. Ingat, kumpulkan dana ini secepat yang mungkin. Dana simpanan ini perlulah disimpan dalam bentuk fizikal dan bukan disimpan di dalam bank atau kad. Ingat, simpan di tempat yang betul-betul selamat. Anda juga tidak boleh mengambilnya sesuka hati. Guna apabila betul-betul memerlukan sahaja. Dah berjaya buat baby steps pertama? Jom kita tengok baby steps kedua. Baby steps kedua, debt snowball. Debt snowball merupakan satu konsep yang sangat popular daripada Dave Ramsey. Konsep ini berfokuskan kepada hutang piutang yang ditanggung. Jadi apa yang perlu anda lakukan? Pertama, senaraikan semua hutang yang ada kecuali hutang rumah. Kemudian, susun senarai kos hutang secara meningkat mengikut kadar faedah yang ditetapkan, iaitu bermula dari jumlah yang paling kecil ke jumlah yang paling besar. Setelah berjaya menyelesaikan hutang yang paling rendah, anda boleh bergerak ke senarai berikut, iaitu untuk menyelesaikan hutang seterusnya. Ikut senarai hutang tadi dan anda akan dapati pada akhirnya anda berjaya menyelesaikan kesemua hutang anda. Ingat, membayar hutang dalam jangka masa yang panjang adalah lebih baik berbanding membayar hutang secara sekaligus untuk kesihatan financial anda. Apabila hutang berjaya dibayar, kita akan lebih terdorong dan bersemangat untuk menyelesaikan hutang-hutang seterusnya. Sekiranya berlaku kecemasan dan anda terpaksa menggunakan dana wang kecemasan pada baby steps pertama tadi, maka jangan risau, anda boleh ulang semula baby steps pertama. Ingat, jika anda telah menggunakan dana wang kecemasan tadi, anda perlu mengulang baby steps pertama. Berhenti lakukan baby steps kedua. Baby steps ketiga, kumpul wang dana kecemasan bagi tempoh 3 atau 6 bulan. Bagaimana untuk menentukan tempoh 3 atau 6 bulan? Gunakan rule of thumb. Caranya, lihat risiko kecemasan yang akan anda hadapi. Semakin besar risiko untuk anda kehilangan pekerjaan, mempunyai rekod masalah kesihatan, mempunyai ahli keluarga yang ada rekod masalah kesihatan, maka anda disarankan untuk menyimpan dana bagi bertahan selama 6 bulan. Jika situasi anda sebaliknya, anda memiliki pekerjaan yang terjamin dan memiliki sumber pendapatan yang lain, maka anda boleh memilih untuk menyimpan dana kecemasan untuk bertahan selama 3 bulan sahaja. Dah selesai baby steps ketiga? Mari kita lihat baby steps keempat. Dave Ramsey mencadangkan agar menyimpan 15% daripada sumber pendapatan bagi wang setelah pencen. Jika anda telah berjaya mengikuti baby steps pertama, kedua dan ketiga tadi, maka sepatutnya anda telah berada pada tahap kewangan yang stabil. Jika anda membuat kira-kira, anda akan mendapati nilai bersih harta pada hujungnya akan jauh lebih berbaloi.
Baby steps kelima, simpanan untuk pendidikan. Dave Ramsey menyarankan untuk memilih antara dua teknik, ESA Plan atau teknik 569. Teknik ESA Plan ialah dengan menolak sejumlah wang daripada gaji anda per tahun untuk tujuan simpanan pendidikan. Manakala teknik 569 boleh dilakukan dan dipraktikkan bagi mereka yang lebih berkemampuan. Dah berjaya ikut semua baby steps tadi? Kita lihat baby steps ke-6. Baby steps ke-6. Selesaikan hutang rumah anda secepat yang mungkin. Jangan lupa untuk simpan semua fail tentang tanah dan hak pemilikan rumah anda. Baby steps ke-7. Live like nobody. Hiduplah dengan cara yang berbeza. Sekiranya anda berjaya mengikuti baby steps pertama hingga ke-7, anda telah berjaya live like nobody kerana anda perlu banyak berkorban dari segi masa dan tenaga terutamanya. Build wealth like crazy dan nikmati sisa hidup dengan semua hasil titik peluh anda. Gunakan wang sebaiknya, nikmati wang anda, laburkan untuk pendapatan pasif dan jangan lupa berikan kepada mereka yang memerlukan. Sampai di sini sahaja perkongsian 7 baby steps daripada The Total Money Makeover karya Dave Ramsey. Ingat, live like nobody. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Jika anda ingin mengetahui 7 baby steps tadi dengan lebih lanjut, anda boleh mendapatkan buku The Total Money Makeover karya Dave Ramsey di kedai buku berdekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Miza Fatimi Tim Hazan, bernombor pelajar 2019437342. Hari ini saya akan berkongsikan sedikit perkara penting yang kita boleh dapat daripada buku I Will Teach You to Be Rich by Remy Sethi. Topik pertama kita adalah What does rich means to you? What does rich means to you bermaksud apakah definisi kekayaan bagi anda? Ini kerana setiap orang mempunyai definisi masing-masing. Ada yang mengatakan bahawa kekayaan ini dicapai apabila duit itu bekerja untuk kita. Ada yang kata kuantiti rumah yang dimiliki banyak ataupun hartanah. Di dalam bab ini, Remy Sethi telah menyatakan bahawa kita tidak perlu menahan keinginan kita, tetapi kita perlu ada trade-off. Bermaksud, jika kita inginkan sesuatu, kita kena sacrifice sesuatu. Contoh yang pertama adalah orang A, ia menginginkan rumah baru, ia menginginkan kereta baru dan dia pun mahu untuk vacation, ataupun dalam erti kata lain kehidupan dia lavish ataupun terlampau mewah. Jangan jadi seperti orang A. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh kedua, orang B ini dia membeli kasut yang mewah iaitu berharga dalam 6,000 macam tu, tapi ia masih financially sukses kerana dia trade off ataupun sacrifice barang lain. Contohnya, dia memotong kos rumah sewa, iaitu dengan sewakan rumah dia bersama dengan roommate yang lain, dan juga mengurangkan kos pengangkutan dengan naik public transport. Oleh itu, kita dapat belajar bahawa jangan terlampau menyekat keinginan, tetapi jangan terlampau mewah. Baiklah, topik kedua terpenting adalah Beware of Domitia. Dalam topik ini, penulis telah menyatakan bahawa walaupun pertama kali kita tidak berjaya ataupun pertama kali kita tidaklah sebagus mana, tetapi at some point kita mesti buat. Ataupun dalam erti kata lain, walaupun kita tangguhkan kerja sekolah kita banyak kali, beberapa hari, at some point due date itu akan sampai. Okey, boleh dikatakan lebih baik kita buat benda itu ataupun memulakan sesuatu itu lebih awal, macam 10 tahun yang lepas. Tetapi kedua yang terbaik adalah sekarang. Makanya start buat daripada hari ini. Remy Sethi juga pernah berkata tentang 85% solution. 85% solution ini membawa maksud lebih baik kita hanya betul 85% daripada kita tidak buat apa-apa langsung. Seterusnya adalah swap your attention from micro to macro. Ini adalah kerana daripada kita merisaukan tentang duit yang kita spend
kepada kopi yang berharga RM10, kita lebih memfokuskan kepada perkara yang lebih besar yang boleh memberi efek yang jauh lebih besar. Dengan mindset baru ini, daripada micro to macro, apabila kita memfokuskan lebih kepada macro ataupun benda yang lebih besar, makanya at the end kita akan mampu untuk membeli kopi yang mahal itu sebanyak mungkin. Okay, biar saya terangkan apa benda yang kita perlu buat. Kita ada 12 big wins. Okay, yang pertama adalah automating your money system. Automating your money system ini bermaksud pembayaran bil secara automatik ataupun automatik setiap bulan tu dipotong. Okay, yang kedua adalah keeping a great credit score. Ini berkaitan dengan penggunaan kad kredit. Yang ketiga adalah kad kredit bonus. Yang keempat, full retirement. Yang kelima, pay up your credit card debit. Yang keenam, kurangkan subscription, contohnya macam Netflix. Yang ketujuh, focus on cutting your cost in a few problems area, then a little bit here and a little bit there. Itu yang dinyatakan pada tajuk yang kedua tadi. Yang ke-8, negotiating a raise, mengharapkan a little bit of kenaikan gaji. Yang ke-9 adalah doing freelance work. Ke-10, affordable houses. Yang ke-11, affordable car. Untuk house, untuk rumah dan kereta ini, dia nyatakan bahawa daripada kita tengok pada harga barang tersebut ataupun harga rumah dan kereta tersebut, kita lebih memfokuskan kepada ownership, ataupun adakah mampu kita membayar untuk menjadi owner sepenuhnya dan bukan hanya loan semata-mata. Yang ke-12, yang ke-12 ada allocating your capital right. So, conclusionnya di sini adalah jika anda dapat 5 ke 10 kontrol antara yang saya nyatakan tadi, insya-Allah anda akan beli air yang RM10 yang saya cakap pada awal topik tadi sebanyak mungkin. Okay, itu adalah fokus yang ketiga. Untuk anda lebih tahu apa berkaitan dengan pengurusan kewangan yang lebih detail, anda boleh sambung baca I Will Teach You to Be Rich. Setakat ini, itu saja yang saya dapat kongsikan berkaitan dengan buku I Will Teach You to Be Rich by Ramit Sethi. Untuk lebih mendalam lagi, anda boleh juga melayari internet ataupun mendapatkan buku di mana-mana kedai buku yang berdekatan. Sekian, terima kasih. So hi, Assalamualaikum. My name is Nur Fatihah. So untuk projek sulam, grup kami telah decide nak buat review tentang buku. So each one of us dah pilih satu buku untuk di-review. And then buku yang saya pilih untuk review is Forensik Kewangan. So 10 bab yang disertakan dalam buku ni. First chapter is tentang persediaan mengurus kewangan. So persediaan mengurus kewangan ni, dalam chapter ni dia akan ajar kita macam mana kita nak mulakan langkah nak urus kewangan kita dengan cara yang betul. And then second chapter is asas-asas kewangan. Chapter ni bagi saya agak penting sebab dalam chapter ni dia akan ajar kita bagaimana cara nak bezakan antara beban dengan harta. Kan kalau kita perasan kebanyakan orang pada hari ini, especially golongan muda, agak confused tentang liability dengan asset. So dalam bab ni dia akan ajar kita apa itu sebenarnya beban, apa itu sebenarnya hutang. Dan dalam bab ni juga dia sertakan jenis-jenis pendapatan yang ada, especially dekat negara kita, especially. So dalam bab ni kita dapat tahu jenis-jenis pendapatan, sumber-sumber pendapatan yang ada, and then kita punya pendapatan tu bawah jenis apa kan. And then chapter 3 is kebebasan kewangan. So dalam chapter ni dia akan ajar kita bagaimana kita nak mempunyai kewangan yang bebas.
tak terikat dengan apa-apa, and then satu chapter yang menarik untuk kita belajar bagaimana kita nak mengelakkan daripada dibelenggu hutang semua kan. And then next chapter is chapter 4. So bab keempat ni is tentang mengurus pinjaman ataupun hutang. So rakyat Malaysia jarang yang kata sepenuhnya bebas daripada hutang kan. Especially lagi-lagi bagi golongan yang baru berkejaya, dah start buat pinjaman macam pinjaman rumah, pinjaman kereta. So bab ni akan ajar kita bagaimana kita nak urus kita punya hutang tu, kita punya pinjaman, so that kita tak akan orang kata dibelenggu hutang hingga membawa kepada muflis. Kan biasa kita dengar kebanyakan orang diisytiharkan muflis kan, especially disebabkan pinjaman kereta, lagi-lagi golongan yang baru berkejaya. And musim pandemik ni pun kebanyakan orang agak terbeban dengan hutang, dan sebab ialah sumber pendapatan pun terjejaskan sebab pandemik COVID-19. Bab ni amat membantu untuk mengajar kita bagaimana kita nak urus kita punya hutang dan juga pinjaman. And then bab kelima is mengurus kewangan peribadi. Bab ni penting sebab bagi golongan yang berkeluarga, macam kita tahu dah ada kata family. So bila dah ada family, kita punya kewangan tu ada kewangan untuk isteri, untuk anak, untuk rumah, untuk keluarga, lagi-lagi yang setia tanggung adik-beradik. Tapi bab ni mengajar kita like even begitu pun kita still kena urus kita punya kewangan peribadi. So bab ni akan mengajar kita cara-cara untuk handle kita punya own financial lah. And then bab keenam is tips untuk orang bujang. So ni favourite bab bagi saya sebab bab ni bagus untuk golongan yang muda, golongan yang bujang, yang baru berkejaya, lagi-lagi dalam pandemik 19. Yang macam kita tahu semua orang struggle, lagi-lagi fresh grad kan, tak dapat kerja, susah dapat kerja. So bab 6 ni dia ada bagi tips macam mana kita nak urus kewangan kalau kita still bujang, so that nanti kita tak terbeban. Even berkeluarga pun dah pandai urus kewangan semua kan. So bab ketujuh is pelaburan hartanah dan perniagaan. So ni yang special tentang buku ni sebab dia bukan sahaja ajar kita macam mana kita nak urus kewangan kita sendiri, tapi dia juga ajar kita macam mana kita nak mula melabur dalam bidang hartanah dan juga perniagaan kan, nak involve dalam bidang tersebut. So bukan kita sekadar belajar cara nak urus kewangan kita, tapi kita nak kembangkan, nak expand lagi kita punya kewangan, nak mahirkan lagi kita punya kewangan. Even dalam pelaburan pun still dah ajar. Okay, so bab ke-8 is law of attraction. So law of attraction ni sebenarnya bab ni diceritakan bagaimana kita nak tarik rezeki. Sebab kalau kita mungkin tak perasan, kadang-kadang dalam kita punya life ada something yang kita buat tu menghalang rezeki daripada masuk, ataupun kita tak tahu cara nak tarik rezeki supaya masuk. So bab ke-9 is gagal berjaya. Bab ni penting sebab bab ni bagi tahu kita faktor-faktor yang menjadi punca kepada kegagalan kita dalam mengurus kewangan ataupun menambah pendapatan. Sebab kadang-kadang kita tak perasan apa yang kita buat sebenarnya tu menjadi faktor kepada kegagalan kita. Tapi apa yang kita tak suka buat tu sebenarnya adalah orang kata main factor yang boleh menyumbang kepada kejayaan kita dalam mengurus kewangan dan punyai kewangan yang stabil kan. So last chapter is menggodam kewangan peribadi. So chapter ni sebenarnya dia mengajar kita macam mana kita nak lebih mengurus kewangan dengan lebih efektif dan juga lebih stabil dalam mengurus kewangan supaya kita mempunyai kewangan yang better untuk kita punya life. So itu sahaja daripada saya tentang buku Forensik Kewangan yang ditulis oleh Encik Zaidi Ismail ni. So selamat baca.